Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dalam siri video sebelum ini, kita telah pun membincangkan dengan panjang lebar tentang persoalan spiritual atau ruh jiwa rohani, iaitu kekuatan atau kelemahan spiritual yang berhubung rapat dengan masalah kesihatan badan. Pada siri video yang ke-11 ini, kita akan membicarakan pula tentang penyakit fizikal, iaitu masalah penyakit darah tinggi. Sebelum kita pergi lebih jauh, ahli syifa yang berteraskan kepada perubatan Islam ingin memberi sedikit pengenalan kepada penyakit darah tinggi ini. Pertamanya, kita kena faham bahawa setiap penyakit atau masalah yang terkena kepada setiap individu itu, dalam Al-Quran dijelaskan ada sebab musababnya. Allah berfirman, maksudnya bagi setiap sesuatu itu ada sebab musababnya, maka ikutilah sebab-sebabnya. Al-Syifa memandang masalah penyakit darah tinggi ini terdapat banyak sebab. Seperti yang dijelaskan sebelum ini, kami berpendapat masalah spiritual atau jiwa rohani merupakan sebab utama. Antaranya masalah dalam kehidupan dewasa ini yang sangat mencabar. Masalah anak-anak, masalah suami isteri, tekanan hutang, tekanan kerja dan sebagainya lagi. Jiwa menjadi tidak tenteram, keluh kesah sekiranya kita tidak mempunyai ketahanan spiritual yang kukuh. Maka penyakit darah tinggi lebih cepat terkena. Contohnya, masalah perasaan marah yang tidak dapat dikawal, yang timbul dalam kehidupan seharian. Al-Quran mengajar kita supaya mewujudkan kehidupan bersosial dengan betul dalam masyarakat. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 134. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس Wallahu yuhibbul muhsinin. Maksudnya, yaitu orang yang menafkahkan, yakni mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, orang yang menahan kemarahannya, dan orang yang memaafkan kesalahan orang. Ingatlah, Allah mencintai orang yang berbuat kebajikan. Maksud ayat yang dibaca itu tadi, Allah menggambarkan dan mengajarkan satu cara hidup bersosial yang boleh membawa kepada ketenangan jiwa individu dan masyarakat Islam, di mana terdapat sifat bantu-membantu dalam kesusahan, tolong-menolong, maaf-bermaafan dalam masyarakat Islam. Keadaan ini akan melahirkan perasaan cinta mencintai, berkasih sayang, hormat menghormati, yang akhirnya akan melahirkan pula perasaan ketenangan dalam jiwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan mengajar kita untuk mengatasi masalah marah seperti sabda baginda, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza ghadaba qala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika marah dia berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ahlu syifa ingin menjelaskan hubungan penyakit marah dengan syaitan, iaitu di antara pintu utama syaitan menembusi hati manusia adalah melalui sifat marah yang menurut hawa nafsu. Apabila perasaan marah telah menguasai di otak manusia, akal menjadi lemah, maka syaitan pun akan meresap masuk serta menyerang manusia. Syaitan, iblis akan terus menguasai manusia, lalu seseorang itu menjadi tidak terkawal, melakukan sesuatu di luar kawalan imbangan akal yang waras lantaran kerasukan jin. Dalam hadis lain pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak umatnya agar orang yang sedang marah supaya mengubah posisi yang berbeza-beza. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang daripada kamu marah dalam posisi berdiri, maka ia hendaklah duduk.
Sekiranya marah itu hilang daripadanya, andainya tidak, maka hendaklah ia berbaring. Hadis sahih riwayat Ahmad dan musnadnya. Ahli sifat ingin mengingatkan kita semua bahawa marah itu melibatkan rangsangan syaitan. Syaitan itu dijadikan daripada api. Maka orang yang sedang marah itu perlu mengambil wuduk sebab api akan padam dengan air. Wuduk sebagai rawatan penyakit marah serta hikmat wuduk terlalu banyak faedahnya kepada kebersihan jiwa rohani.